Dalam video kali ni, kita nak sembang sikit pasal Liverpool berjaya mendapatkan trofi dulang hantaran. Dah, lawak. Okay, sekali. Dalam video kali ni, kita akan sembang, kita akan review game Community Shield di mana Liverpool menang 3-1 dalam game ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palawala Studio. So, hari ni kita nak review sikit game ni. Walaupun semalam aku buat live kat TikTok, aku buat first half je, tapi aku tengok sampai minit ke 80 tak silap. Lepas tu aku terlena. Lepas tu nasib baiklah tadi aku balik ada ulangan. Aku tengok balik lagi 10 minit. So Liverpool turun berhadapan dengan Manchester City. Liverpool telah menurunkan barisan terkuat mereka, kecuali mereka tak masukkan pembelian mahal mereka iaitu Darwin Núñez. Aku faham lah pasal apa mereka tak masukkan Darwin Núñez ni. Mungkin Klopp dia nak jaga Darwin Núñez ni supaya tak dapatkan pressure yang sangat banyak. Dan Manchester City telah menurunkan barisan terkuat mereka, namun tanpa kehadiran Aymeric Laporte yang membuatkan Nathan Ake menjadi gandingan Ruben Dias dalam game ni. Seorang lagi Liverpool, sorry, seorang keeper tu Adrian, dia ganti Alisson yang injured dalam perlawanan ni. So line up lebih kurang samalah. Manchester City dia masukkan Erling Haaland, pembelian mahal mereka pada musim panas kali ini. Dan kita nampaklah ambition dua-dua tim ni, Manchester City dan juga Liverpool, memang nak menang dalam perlawanan pertama musim ni. Walaupun prestasi Liverpool dalam pramusim ni boleh dikatakan agak teruk lah. Bukan teruk sangat pun, tapi tak sampai standard mereka lah kan. Manchester City pun okey lah kan, tapi pramusim mereka tak banyak pun. Tapi kita tengok start game je, Liverpool ni bukan main macam pramusim. Mereka ni start balik main macam musim lepas. Cara permainan Liverpool yang selalu ralik waktu pramusim, kita dah tak nampak dah dalam game ni. Memang solid gila permainan Liverpool. Anda dapat nampak Jurgen Klopp menurunkan tactical heavy metal dalam tim ni. Memang pressing kau-kau sampai pertahanan Manchester City. Anda dapat nampak lah Manchester City punya defense ni memang haruah. Bukan sampai Manchester City punya defense, Manchester City punya midfield pun teruk kena. Dan anda dapat nampak awal-awal game kan, Liverpool ni memang cope gila dengan gameplay mereka. Dan Manchester City memang susah gila nak buat game dalam game ni. Dan anda dapat nampak lah, walaupun Liverpool pegang game, tapi mereka ni susah nak buat shot. Tapi tu lah, bila Manchester City, bila seorang player Manchester City pegang bola, memang akan ada 3 orang, aku nampak paling kurang 3 orang akan berada di depan seorang player tu, membuatkan pergerakan Manchester City ni memang sangat susah. Dan lagi-lagi nampak lah dengan kemasukan Jack Grealish, aku geram betul dengan Mamat. Dia ni selalu nak dribble, padahal tactical Guardiola ni banyak passing kan, tapi dia ni memang suka buat fancy kan. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia, sebab cara dia main memang macam tu. Dekat Aston Villa, cara dia main macam tu. Dan bila Guardiola dapatkan dia, mestilah dia nak main macam tu juga kan. Tapi itulah Jack Grealish, bila dia main dengan Liverpool yang main high pressing, susahlah dia nak dribble mat. Dia bukan Messi nak dribble 5-6 orang, tapi dia still buat dribble lala kali habis melingkuk. Dapat bola kat dia, dribble sikit, passing ke laut, crossing pun ke laut, habislah. Haaland just tunggu je kat depan tu. Dan kita dapat nampak Manchester City daripada minit pertama sampai hujung first half memang tak settle down langsung. Adalah beberapa percubaan mereka ni main counter attack dalam perlawanan ni. Sebab Liverpool mereka main highline, dapat nampak lah senang gila Manchester City untuk tembus midfield mereka untuk passing bola ke atas. Tapi finishing MC dalam game ni pun kurang. Itulah sayang kan, sebab aku nampak Liverpool dalam game ni memang main high pressing gila. Tapi disebabkan Manchester City ni, mereka ni tak ambil peluang dalam game ni, membuatkan mereka ni susah nak score. Dan satu lagi, kesefahaman antara De Bruyne dan juga Haaland masih lagi kurang, sangat-sangat kurang. Dan kita dapat nampak beberapa kali Haaland dah buat larian, tapi De Bruyne masih lagi nak menggelecek. Ataupun kadang-kadang De Bruyne dia passing, Haaland tak buat larian lagi. So persefahaman mereka ni masih lagi kurang. Dan Riyad Mahrez dalam game ni hanya tak jangan dia buat apa. Dia memang golek-golek bola kena tangkap, golek-golek bola kena tackle. Macam tu je dia. Dan Erling Haaland dalam perlawanan ni ada beberapa percubaan yang dia cuba buat lah untuk cuba tembus barisan pertahanan Liverpool. Tapi yang tengok siapa jaga dia, itu Virgil van Dijk. Bukanlah aku nak kata Erling Haaland ni tak boleh nak lawan Van Dijk, tapi disebabkan dia ni masih lagi malu-malu dekat Manchester City. Aku tak tahulah pasal apa muka dia ni tak nampak ada confident dalam game ni. Dan nampaklah dia ni kecewa dengan performa dia sendiri dalam game ni. So bila masuk first half ni, Liverpool kuasai perlawanan dan Liverpool ni banyak kali dapat peluang dekat hujung kotak penalti. Banyak kali mereka menggunakan Jordan Henderson ataupun Trent Alexander-Arnold untuk cross masuk ke dalam. Tapi dengan tak semena-mena, dengan tiba-tiba Alexander-Arnold buat shoot daripada situ. Dan bagi aku tu adalah keputusan sangat bijak yang dibuat oleh Trent Alexander-Arnold. Tengoklah Rodri lambat nak press kat dia, lelaki dia shoot senang je nak gol. Sebab tentu kuasa Ederson pun tak expect Arnold nak shoot kat situ. Walaupun position kat situ selalu orang shoot lah. So berakhirlah first half dengan 1-0. Tapi tu lah nak sebut sikit lah Adrian ni kan. Adrian ni masuk stopping dia dalam game ni kira okey lah kan. Tapi clearance dia clearance dia macam dia hiau musim lepas lah. Clearance dia memang sat keluar, sat dapat kat player tu tapi derah. Susah lah pada Liverpool nak dapatkan bola daripada dia. Tapi okey lah, nasib baik lah shot stopping dia okey dalam game ni. Kalau lah shot stopping dia tak okey, banyak buat silap memang habis lah mat.
Dan nampaklah dia ni banyak play safe. Dan bagi aku play safe adalah jalan yang terbaik apabila hang gugup dalam perlawanan tersebut. Dia ni banyak clear ke kanan dan ke kiri lah. Tapi okey lah daripada dia buat mistake. So bila masuk first half dengan 1-0, Liverpool ni confident lah untuk menang dalam game ni. So masuk second half pula, Manchester City dah start dah nampak mereka ni dah start cope dengan game, dah start dapat tempo dalam game. Dan Liverpool pun masih lagi tak menghentikan serangan mereka. Tapi mereka ni kurangkan sikit serangan dan tambahkan di bahagian defensif sebab mereka takutlah kan Manchester City dapatkan gol penyamaan. Tapi lalah kali Manchester City berjaya dapatkan gol daripada pemain baru mereka, iaitu Julian Alvarez. Mula-mula Foden shoot, lepas tu Adrian save, lepas tu Alvarez masukkan bola. Dan awal itu VAR lah kan, mungkin ada katakan tak gol ke offside ke apa kan. Mungkinlah kesilapan penjaga garisan tu nampak macam offside kan. Dan lalah kali gol juga. So bila nampak Manchester City dah samakan kedudukan, nampak lah Liverpool ni depa dah start macam gugup dah. Manchester City pun dah start pegang game dah. Depa ni start confident dah untuk pegang game. Dan depa ni buat serangan bertubi-tubi dalam kubu Liverpool. Tapi macam mana amat tiba-tiba dengan kemasukan striker hebat depa Darwin Núñez baru masuk je. Kawan tu tanduk-tanduk kena tangan Ruben Dias. Memang jelas kena tangan Ruben Dias. Lepas tu check VAR juga. Tapi mungkinlah ref ni dia nak check VAR, mungkinlah disebabkan sebab kalau tak silap, peraturan dalam kotak penalti, kalau kena tangan pun tak semestinya penalti. Kalau tak sengaja tak apa. Tapi tak silap aku tu untuk take opponent kot. Tapi tak tahulah kan sebab apa dia check VAR. Sebab memang jelas mak kena tangan, bukan kena siku ke apa, memang kena tapak tangan. So bila dapat penalti macam tu, aku ingat Núñez nak ambil lah kan. Tapi aku rasa Liverpool mereka nak selamatkan Núñez sekali lagi. Tak mau bagi dia ni pressure. Kalau lah tiba-tiba dia ambil penalti tak gol, weh kawan jadi koyak mak, tobak flop lah apa ni. So Liverpool bagi tugasan ni dekat Mohamed Salah. Dan Mohamed Salah tengok world class penalti daripada dia. Walaupun berjaya diteka oleh Ederson, tapi berjaya juga dimasukkan oleh Mohamed Salah. So memang padu lah Salah. Memang tak salah lagi Salah ni. So bila dah 2-1 kan, bila dah 2-1 hang tengok Manchester City pun dah kalut dah. Liverpool pun masih tenang dalam mengawal game. Dan ada beberapa percubaan. Dan dengar kata bola Haaland yang dia shoot tu masih lagi tak turun. Tak tahulah macam mana kan. Lepas tu tiba-tiba Manchester City dalam gerakan mereka ni nak dapatkan gol penyamaan. Serangan daripada Liverpool tiba-tiba membuatkan Darwin Núñez berjaya menanduk masuk ke dalam. Dan akhirnya game over lah untuk Manchester City. So apa kita boleh rumuskan dalam perlawanan ni Aku rasa memang thumbs up lah untuk Jurgen Klopp yang berjaya set up team dia untuk dalam game ni. Dia masukkan player-player betul-betul bersedia untuk main dalam first E. Macam Darwin Núñez dia tak masukkan. Dia nak jaga player ni dulu, nak bagi player ni betul-betul confident dulu, baru dia letak dalam first E. Dan skuad Pep Guardiola ni pun memang terkenal dengan lambat panah mereka. Tengoklah last season pun dengan Leicester City kalah. Awal season dengan Spurs pun kena bantai. Kena 1-0 lah, bukan kena bantai lah. Tapi kira permulaan yang pelan lah daripada mereka. Tapi tiba-tiba bila dapat tempo je, habislah tim-tim lain. So bagi aku kemenangan Liverpool dalam perlawanan ni telah menutup kebanyakan mulut-mulut haters lah. Termasuk aku sekali lah. Sebab aku predict Liverpool dapat nombor 3 dalam EPL. Tapi aku predict Liverpool dapat nombor 3 dalam EPL kalau Núñez tak perform. Tapi kalau Núñez meletup dalam EPL musim ni, aku rasa Liverpool mungkin akan champion ataupun nombor 2 lah. Dan kita tengoklah macam mana. Dan aku rasa ahli Haaland ni dia tunggu masa je untuk meletup dengan Manchester City. Aku rasa bab confident apa semua tu dia tak ada masalah. Yang masalah dia lah ni, dia ni masih lagi tak cope dengan taktikal Guardiola dan masih lagi tak ada persefahaman dengan rakan-rakan dia. Dan aku rasa itulah ahli Haaland kan. Bila masuk tim Manchester City, tim Pep Guardiola, aku rasa Pep Guardiola tak akan ubah cara main untuk bagi sesuai dengan dia. Aku rasa dia lah yang akan buat Erling Haaland ni sesuai dengan taktik dia. Maksudnya Pep Guardiola ni tak akan ubah taktik dia lah. Erling Haaland lah yang kena ubah cara permainan dia. Tapi tu aku rasa kalau Kevin De Bruyne dan juga Erling Haaland start mereka dapat persefahaman yang baik, habis amat. Tim-tim lain memang habis amat. So tu lah video kali ni. Aku tak mahu sembang MU kalah dengan Atletico ke apa ke. Atau main elok tapi kalah kan. Tu tapi orang tak sembang statistik lah kan. Orang lah kali kalah kan. So macam Arsenal pun menang 6-0 dengan Sevilla, memang padu amat. Lepas tu pagi tadi Spurs kalah dengan Roma, Real Madrid menang dengan Juventus. Banyak lagi game nak sembang kan. Tapi aku sembang game ni lah sebab game ni game trofi. Dan beberapa hari saja lagi sebelum bermulanya Premier League. Apa rasa macam mana? Siapakah yang akan menjadi juara EPL musim depan? Aku memang sangat excited lah nak start EPL ni kan. So itulah video kali ni, agak ringkas, agak padat sebab aku pun buat video ni lambat sikit. So terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.